wabarakatuh. Berjumpa kita lagi dalam program Remaja Kini. Okey, hari ini bersama saya dengan panel kita iaitu Naj dan Nabil. Okey. So, pada malam ini kita nak berbincangkan, nak memperdebatkan tentang topik iaitu isu remaja pada masa kini, yang topik yang hangat melanda kita bukan hanya di Malaysia tapi di seluruh dunia, iaitu isu-isu berkenaan dengan pedophile. Atau dalam bahasa Melayu dikenali sebagai pedofilia. Apa pendapat kalian tentang isu ini? Okay, so pedophile ni dia adalah psychiatric disorder, dia mental disorder, satu yang sangat serius. Pedophile ni adalah gelaran di mana kita panggil apabila orang tu, contohlah orang dah berumur semua, 18 tahun ke atas yang meminati kanak-kanak seawal usia 5 tahun. Maknanya dia psychiatric disorder. Sebenarnya adalah satu penyakit sebenarnya. Orang dewasa tu, remaja itu sendiri. Okey, so dah terangkan, jadi apa pendapat kalian tentang isu ni? Okey, kalau kita mengikut statistik di Malaysia, rasanya tak sampai pun 40% kes pedofilia di Malaysia. Sebab kebanyakannya kes pedofilia ni berlaku di Amerika Syarikat, di negara-negara Eropah sendiri, sebab mereka terdedah dengan teknologi yang terkini seperti webcam. So ini adalah medium-medium di mana pedofilia itu sendiri dapat akses kepada kanak-kanak. Bagi pendapat saya, pedofilia ni adalah sesuatu gelaran yang kita patut gerun. Okay, sebab bila kita dengar je benda tu adalah something yang sangat serius dan menakutkan. Memang sangat menakutkan. Kita sendiri pun tak dapat nak bayangkan macam mana orang yang dah besar meminati kanak-kanak yang masih kecil, yang tak tahu apa-apa lagi. Memang, cubalah kalau kita sendiri letak diri kita di posisi kanak-kanak sendiri. Macam, how would you feel? Macam orang suka kita tapi in a sense of bukan suka comel ke apa, tapi benda lain. Benda yang lebih ekstrim. Salah satu penyakit di mana ia perlu ditangani. Baru-baru ni ada satu kes yang isteri dia masih dalam pantang, baru sehari balik daripada hospital dalam pantang. Lepas tu si lelaki ni, si suami ni, dia tidak dapat menahan nafsunya. Jadi isteri dia menolak, tak nak buat dengan suami dia to have a sex. And then yang kesiannya, suami dia nak melepaskan geram dan melepaskan nafsu. Dia pergi rogolnya anak dia sendiri yang umur baru 3 hari. Bayangkan, umur baru 3 hari. Jadi pada saya, salah satu sebabnya adalah nafsu. You as a father tergamak buat begitu kepada anak-anak. Okey, bagaimana pula dengan pendapat awak berdua tentang yang baru-baru ni kes terjadi mengenai Asifah? Sekarang ni diorang meminta keadilan terhadap pembunuhan dan kes rogol mengenai Asifah. Ada satu geng yang merogolnya selama 8 hari berturut-turut di temple. Bagaimana remaja ini tergamak, atau remaja atau dewasa ini tergamak untuk melakukan sebegitu rupa kepada kanak-kanak yang bawah umur 4 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 18 tahun ke walaupun sebenarnya sesuatu yang salah jugalah, salah dari segi undang-undang. Kita tinggal dalam dunia yang sangat cruel, sangat, memang boleh dicakapkan memang gila. Nak difikirkan macam-macam isu-isu yang dah jadi dekat dunia ni. So, bila jadi benda macam ni, sebenarnya ini bukanlah sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang kita perlu menitik beratkan. Kita perlu lagi kita perlu mengambil serius tentang isu-isu macam ni. Sebab kalau kita tak mengambil berat tentang isu-isu macam ni, dia akan lebih berkembang lagi benda-benda macam ni. Leluasa lah. Yes. Kalau kita sentuh pasal isu rogol ni sendiri, first thing first, apa yang kita dapat fikirkan adalah nafsu itu sendiri yang awak sebagai seorang lelaki lah. Jadi nafsu tu datangnya daripada surrounding dan apa yang mereka lalui lah, apa yang mereka melalui media sosial ni. Mereka terdedah dengan orang panggil extreme sex tau. So dari segi tu mereka punya nafsu atau perasaan untuk
melakukan perkara terkutuk seperti itu. Memandangkan juga kita pada zaman ini senang, segala benda kita nak search ke di ujung jari saja. So kita search sexual punya video, semua akan pop out, akan keluar. So benda-benda macam itulah harian kita bagaimana seorang lelaki itu melakukan, bukan lelaki saja, bukan lelaki saja, perempuan pun sama. Kan perempuan pun sama, dia ada perasaan yang, keinginan yang terlalu ekstrim kepada kanak-kanak. Sebab kan hari tu keluar di berita di mana dekat hospital ke apa yang mereka dapat tangkap seorang kanak-kanak perempuan tu sendiri. Dia walaupun dia di sebelah parents dia, dia boleh tengok video tu. Ada saya nampak. Dia tengah tengok dia orang tangkap budak tu tengah tengok video lucah tu sebelah mak dia. Sebelah mak dia. Persoalan dia macam mana video tu ada kat situ. Yes. Itulah yang kita nak soalkan untuk the next question ni. Penerapan yang perlu diambil dari kedua belah pihak, sama ibu bapa dan anak-anak kecil itu sendiri. Sebab walaupun budak-budak kecil ni dia tak ada lagi perasaan keinginan terhadap seks, tetapi dia mengikut apa yang orang dewasa lakukan. Saya nak menambah sedikit ulasan daripada puan moderator kita tadi. Sebenarnya parents lebih memberi gadget elektronik kepada kanak-kanak atau kepada anak-anak mereka seawal usia 6 tahun, 7 tahun. Jadi itu adalah salah satu faktor utama bagi saya. Sebab dengan telefon tu mereka boleh melakukan pelbagai Dia explore. Dan mungkin kalau dengan tak sengaja ke apa dia tahu, even laman web budak-budak pun sekarang ni dah ada keluar ads yang tidak semena-mena, benda-benda yang tidak baik. So kadang-kadang budak-budak tu mungkin tertekan ke, terbuka ke, dan bila dia orang tengok benda-benda baru macam tu, mungkin ianya dalam masa yang sama dia pun seperti mana dia tahu budak-budak ni dia orang sentiasa sifat ingin tahu tu sangat tinggi. Nak explore. Tindakan yang perlu diambil, kerajaan, agensi-agensi, undang-undang lah, apa yang perlu diambil untuk menegaskan bahawa pedofilia ni sesuatu benda yang tidak boleh atau tidak patut pun ada sebenarnya. Kalau dari segi tindakan undang-undang, kita perlu meningkatkan lagi lah tindakan kepada pedofil yang ada. Dan selain itu juga mungkin kita boleh mengadakan kempen-kempen untuk membantras benda-benda macam ni. Membantras tu bukanlah kita nak cakap macam, sebab kita tak boleh lah nak panggil pedofil kan, nak pergi kempen tu ke apa, bukan macam tu. Membantras dari segi ni lah, akses ke internet, mungkin seperti mana kita tahu yang kolej-kolej lain diorang ada blog YouTube ke apa-apa yang macam mengandungi benda-benda yang tidak baik seperti bahan-bahan lucah dan sebagainya. Banyakannya yang pedofil ni dia adalah masa kecil dulu. So bila dia grow up, dia akan ada benda yang sama, rasa macam nak buat perkara yang sama. Yes. Dia sudah didedahkan daripada awal lagi lah. Okay, alright. So mungkin dia tidak dapat buat kepada golongan-golongan yang sama bahaya, dilepaskan geram tu kepada kanak-kanak lah. Yang mudah mereka dekati. Yes, itu important So bila kita mendekati budak-budak ni, dia tak tahu macam mana nak mengadu. So apa penerapan yang perlu diajar oleh ibu bapa terhadap anak-anak? Sebab kadang-kadang kan bila kita sentuh budak-budak ni, kadang-kadang macam dia ingat benda tu mainan. Betul tak kan? Kalau mostly bila kita buat sesuatu benda yang tak elok pada kanak-kanak, dia ingat benda-benda tu tak ada apa-apa pun. Sebab dia know nothing about that. Dia tak tahu apa itu seks, apa semua, dia tak tahu. So apa yang perlu diajar oleh ibu bapa kepada kanak-kanak? Ataupun you as a elder sister and brother, apa yang awak perlu nak bukakan minda adik-adik awak? Sentiasa memberi nasihat. Bila saya cakap nasihat tu bukanlah kita nak cakap, kita bukanlah nak dedahkan dia kepada benda-benda macam ni dulu, bukan. Tapi kita nak dia sentiasa aware dengan dia punya surrounding. Macam pastikan orang yang tak dikenali tu tak semudahnya untuk mendekati kita, tidak terlampau friendly dengan orang yang kita tidak kenal dan seperti itu. Dan saya rasa kanak-kanak ni tak banyak yang kita boleh lakukan sebenarnya, tapi ibu bapa tu yang sangat penting. Sebab kalau kita nak cakap budak 4 tahun ke apa, memang
susah lah kalau kita nak bagi dia faham kan. So ibu bapa perlu sangat prihatin terhadap anak-anak tu sendiri. Macam kita tahu banyak ibu bapa sekarang ni yang kadang-kadang terlupa lah anak tu semua. So benda-benda macam ni benda yang dia orang perlu ambil serius. Okay, dia perlu sentiasa jaga anak tu elok-elok, pastikan anak tu tak dekat dengan orang dan jangan begitu mudah untuk bagi anak tu dipegang oleh orang-orang yang kita tak kenal. Yes. So ada criminals program, Criminal macam Criminal Minds semua. yeah. So that dari rancangan-rancangan televisyen seperti itu dapat mendidik anak-anak tentang kesan atau bahayanya apabila mereka terlalu mudah untuk mendekati orang luar. Jadi saya nak tambah sikit di mana tindakan-tindakan tegas yang perlu diambil ni, sebab kita merujuk kepada sesebuah negara, tidak kira negara mana pun mereka belum ada juga negara-negara yang masih belum ada peruntukan untuk campur tangan perundangan atau pemantauan terhadap penjenayah atau si pelaku pedofilia ni, di mana mereka tidak mempunyai plan pemulihan untuk pesalah serta tiada sistem sokongan dan perlindungan untuk kanak-kanak. Di mana pada pendapat saya, tanpa perundangan yang menyentuh tentang hal kanak-kanak ini adalah salah satu yang membuktikan bahawa sesebuah negara itu sangat jauh tertinggal ke belakang sebab kanak-kanak itulah yang paling penting untuk kita jaga. Kepada para ibu bapa di luar sana pun, kita tahu jika kita sebagai parents kita dapat kita melahirkan anak, kita akan merasa gembira. Yes. Jadi untuk orang cakap post gambar-gambar anak-anak kita perlulah tapis terlebih dahulu sebelum post, sebab itu adalah salah satu faktor yang akan mendorong pedofilia ni. Yes, betul. Dan meningkatkan lagi nafsu mereka lah, sebab ada ibu bapa yang suka upload gambar tu, kadang-kadang budak-budak tu tak pakai baju lah, tak berseluar, tak apa semua. Mungkin ada setengah ibu bapa yang rasa macam tak apalah, budak kecil lagi. Tapi mereka perlu take note lah, yang benda-benda macam ni semakin berleluasa. Yes. Maybe sebab orang-orang ni kita akan rasa safe sebab dia dewasa lah, budak-budak kan. Tapi sebenarnya kita tak tahu di belakang topeng seseorang itu Jadi di situ saja remaja kini untuk isu pedophile kita. Jangan lupa saksikan minggu depan dalam program Remaja Kini. Don't take innocent life